Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam bahagian amali bekam. Okey, sebenarnya dalam bahagian amali ni kita ada satu bahagian yang kita panggil amalan baik langkah berjaga-jaga semasa buat rawatan lah. So, guideline ni kita dapat daripada garis panduan amalan perubatan tradisional dan komplementari untuk bekam yang dikeluarkan oleh KKM. Dan garis panduan ni saya ada letakkan pada bahagian muat turun. Okey. So anda boleh tengok, buka dan tengok guideline ataupun garis panduan yang diberikan oleh KKM mengenai amalan perubatan tradisional dan komplementari untuk bekam ni. Okey. Pada modul saya buat tu, amalan baik langkah berjaga-jaga ni ada pada bahagian 10. Okey. Bahagian 11. Bahagian 11. Okey, amalan baik langkah berjaga-jaga dalam perkhidmatan kesihatan. Dekat bahagian prosedur rawatan saya ada sebut sikit. Okey, amalan baik langkah berjaga-jaga. So, pengamal dikendaki memastikan standard langkah berjaga-jaga dalam penjagaan kesihatan. Mungkin dalam laporan tu lah. Dan perlu mematuhi garis panduan pengurusan sisa klinikal. Garis panduan mengurus sisa klinikal Malaysia Jabatan Alam Sekitar tahun 2009. Okey. So, tujuannya sebenarnya untuk memastikan kita buat rawatan bekam ni dalam keadaan yang selamat dan bersih lah kan. Okey. So, kita akan pergi detail lepas ni bahagian tu. Kita bagi tahu tujuan dia dulu. Tujuan kedua adalah untuk memastikan pengurusan sisa klinikal tu adalah tepat dan betul lah kan. So dari segi kalau kita ada pusat rawatan bekam, kita kena ada sistem pengurusan klinikal yang betul lah kan, supaya kita tak buang sisa klinikal tu merata-rata. Okey. So untuk memastikan juga keselamatan bagi jurubekam tu sendiri. Okey. Keselamatan jurubekam dan juga orang yang kita bekam. Okey. So kita pergi dekat bahagian 10. Bahagian 10 amalan baik langkah berjaga-jaga. Okey. Pertama kita ada hand washing lah. Hand washing ni setiap kali kita nak buat rawatan bekam tu, sebenarnya kita kena make sure kita buat kita basuh tangan lah. Basuh tangan dalam tu ada, dalam modul tu saya ada letak kaedah cara macam mana nak basuh tangan. Okey. So sebelum kita buat rawatan, kita basuh tangan dahulu, dan selepas buat rawatan pun sama, kita basuh tangan juga. Okey. Itu satu. Kedua, penggunaan peralatan perlindungan diri ataupun PPE. Okey, PPE sekarang jadi famous dah sebab virus COVID ni. Sebelum ni ramai orang tak tahu PPE tu apa. Okey. Seperti yang saya sebut dalam video amali saya sebelum ni, PPE yang perlu kita pakai adalah satu, pertama sarung tangan pakai buang. Okey. Kedua, mask pelindung muka ataupun anda boleh pakai face shield. Okey. Ketiga, apron. Okey, dah ada 3 tu dah cukup sebenarnya. Okey, dah cukup memadai. Okey. Dan penggunaan peralatan pakai buang yang lain lah, seperti kad pakai buang, alas katil pakai buang, gaun pakai buang, tudung pen pakai buang. Kalau kita boleh maksimumkan alat-alat pakai buang ni sebenarnya lagi bagus. Okey. Satu, kita boleh rendahkan risiko untuk jangkitan kuman lah, daripada kita basuh ataupun kita kongsi alatan yang perlu dibasuh. Okay. So untuk pengurusan sisa tumpahan serta housekeeping yang betul. So kalau anda ada pusat rawatan lah, saya cerita kalau anda ada pusat rawatan lah, kena ada jadual housekeeping lah. So setiap hari at least kita buat satu jadual untuk kita bersihkan kawasan kedai kita tu, fasiliti-fasiliti dalam kedai kita tu, kita buat disinfection apa semua. So kita tanda lah
setiap kali kita buat housekeeping tu. Okey. Pengendalian sisa dan tumpahan klinikal. Okey. Bila ada tumpahan klinikal ni, contoh kita bekam and then tiba-tiba jatuh cup tu dengan darah sekali atas lantai tu, so kita kena buat pengendalian sisa dan tumpahan klinikal lah. Okey. Sebarang tumpahan perlu ditangani segera. Maknanya kalau dah jadi tumpahan masa kita tengah rawatan tu, berhenti buat rawatan dulu, kita bersihkan dulu kawasan yang tumpah tu dulu. Okey. So sarung tangan tu kita kena guna sarung tangan yang lain lah kan untuk pembersihan tumpahan klinikal ni. And then bila kita nak sambung balik buat rawatan, kena pakai sarung tangan barulah. Okey. Kalau boleh, kalau anda ada kasut yang sesuai ataupun kasut untuk bersih lantai ya, pakai itu untuk elakkan kaki kita terkena darah, sisa tumpahan darah tu lah. So boleh guna kemikal-kemikal seperti klorok apa semua untuk bersihkan kawasan yang terkena tumpahan tu. So lepas kita cuci apa semua dengan kemikal, bilas dengan air bersih, dan kita lap sehingga kering. Okey. Anda boleh mop juga. Okey. Boleh gunakan mop juga. Okey. So kalau ada sepihan kaca, contoh ada benda-benda kaca jatuh apa semua, pastikan kaca tu disapu terlebih dahulu sehingga tak ada langsung belen-belen dan dibuang dalam shark bin. Okey, shark bin tong kuning yang kita simpan jarum bekam tu. So shark bin tu macam saya cakap dalam saya tulis dalam peralatan bekam tu wajib ada, sebab kita nak buang jarum bekam dan juga benda-benda yang tajam. Okey. Dan semua peralatan yang digunakan untuk pengendalian tumpahan sisa klinikal ni perlu dinyah kuman, perlu dibasuh, dicuci lah. Okey. Kemudian pengurusan linen yang telah tercemar. Okey. Kain, contoh kalau kita guna kain, kita sediakan kain untuk customer, alas katil ke ataupun kain pleka, kain batik untuk customer, make sure ianya dikumpulkan dalam satu tempat yang berasingan daripada kain-kain lain yang anda pakai lah. Okey. Dan dibasuh berasingan juga dan menggunakan sabun lah. Okey. So kalau ikut dalam kalau kita tengok hospital, dia ada tempat khas untuk dia orang kumpul kain-kain tu. So pengurusan sisa tajam yang mengandungi ejen berjangkit. Okey. Pengurusan sisa tajam ni ataupun sisa yang mengandungi ejen berjangkit ni, sisa tajam tu yang jarum tu lah, jarum ataupun pisau. Okey. Sisa yang mengandungi ejen berjangkit ni kapas ke ataupun tisu yang kena darah apa semua ataupun tisu basah yang kita guna untuk lap apa semua tu, kena buat dua spesifik tempat kita buang lah. Satu sisa tajam, satu lagi sisa-sisa klinikal tu lah, sisa-sisa darah apa semua tu. Okey. So benda ni kalau anda ada pusat rawatan, kena ada pengurusan sisa tajam dan sisa berjangkit ni. Tetapi kalau anda tak ada pusat rawatan dan anda hanya buat rawatan untuk keluarga sahaja, make sure anda ada juga tong kuning untuk simpan jarum tu. Okey. So kat mana nak buang? Okey, anda boleh kontak kontraktor yang butik tong jarum tu. Contohnya ada banyak Rentoki apa semua tu, semua kontraktor sisa pengurusan sisa klinikal lah. Boleh cari banyak dalam Google, semua ada. Okey. Kemudian bila shark bin tu dah penuh, baru kita buang. Okey. Ataupun anda boleh pergi ke klinik, mungkin tumpang dia orang untuk buang sisa klinikal tu. Okey. Tapi untuk sisa macam tisu, darah apa semua tu, kalau anda buat dekat rumah, salah satu cara dia untuk kata mengelakkan kita buang sisa-sisa darah ni,
ke tong sampah domestik, satu, masa kita buang darah daripada kok bekam tu, kita asingkan siap-siap darah tu masuk dalam uh, orang kata satu bekas asing dan tisu dalam satu bekas asing. Okey. So darah yang kita kumpul tu kita boleh alihkan dalam kata sinki lah. Okey. Kita boleh alihkan dalam sinki, dan tisu yang kita guna untuk lap darah tu, kita boleh letak dalam satu bakul ataupun satu baku berjaring lah kan. So kita alihkan air dekat tisu-tisu tu supaya darah-darah tu dah tak ada. Kemudian kita ambil baru kita buang dalam tong sampah biasa, tong sampah domestik lah kan. Jangan buang tisu yang ada tu, yang ada darah dalam tong sampah domestik, sebab benda tu salah lah. Okay. So terpulang kalau anda nak bagi sisa darah tu kepada customer pun tak apa. Ada setengah orang dia nak buat balik, nak tanam apa semua, terpulang pada dia orang lah kan. Tapi kalau kita nak uruskan sendiri, kita kena make sure darah tu dia asing, maknanya hilang daripada tisu-tisu yang kita guna tu, baru kita buang dekat tong sampah domestik. Okey. So kalau anda tengok lampiran juga, saya dah letakkan contoh-contoh tong sampah yang kita boleh gunakan lah. Ada tong sampah kuning, ada shark bin, ada tong sampah biru, ada tong sampah hitam yang untuk sisa-sisa biasa yang tak melibatkan sisa klinikal. Okay. So benda-benda ni anda boleh amalkan dalam amalan baik langkah berjaga-jaga. Okey, itu saja untuk bahagian ni. Sekian, terima kasih.